أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita Alhamdulillah masih dalam surah Al-Baqarah, dan dalam ayat terakhir kita bincangkan adalah ayat 177 surah Al-Baqarah yang bincangkan berkenaan dengan asas-asas kebaikan. Yang mana macam saya terangkan hari itu, ayat ini rentetan daripada ayat kulillahumma wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa rahmanur rahim. Mana ayat ni kita sedangkan bincangkan berkenaan macam mana Allah Ta'ala dah terangkan bahawa dialah Tuhan, dialah yang layak mensyariatkan. Lalu sekarang ni lepas dia terangkan sifat orang yang menentang dahulu dan sebagainya, sekarang ni kita masuk dah sekarang ni berkenaan dengan apakah asas-asas yang akan menjadikan umat Islam ini layak menjadi pemerintah di muka bumi ini. Mana kalau dia tinggalkan apa disuruh ni, maka dia tak layak. Jadi ini apa yang Allah Ta'ala nak ajar kita satu persatu. Start dengan ayat 177. Kebaikan itu apa? Apakah kebaikan yang dimaksudkan dalam Islam? Kita bincangkan. Mana orang tu yang dimaksudkan kebaikan, bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Okay, tapi kebaikan itu adalah iman dengan Allah Ta'ala, para malaikat dan juga hari akhirat, kitab Nabi dan para Nabi. Kemudian berikan harta di atas dalam keadaan kita sayang harta tadi, dari kurba wal yatama masakin. Okey, wa min sabil wa fi wasail wa fi riqab. Kemudian dirikan solat, tunaikan zakat. Kemudian wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Yang bersabar dan menunaikan janji bila kita berjanji. Wasabirin fil ba'sa wad dharra, dan sabar ketika dalam ba'sa wad dharra, penyakit ataupun sebarang bencana ataupun dalam peperangan. Dan Allah kata orang yang ada sifat-sifat tadi, iman, memberikan harta dalam keadaan sayang harta, kemudian dirikan solat, tunaikan zakat, kemudian bersetia dengan janji yang dibuat, kemudian kalau anda kata yang kelima ni berkenaan dia bersabar dalam keadaan kena tekanan dan sebagainya. Tekanan tadi bentuk penyakit pada diri dia atau musibah ataupun dalam peperangan. Allah kata ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Dosa dia orang kata iman dia benar. Okay? Jadi dalam secara tak langsung kita dah ambil asas kebaikan itu. Sekarang ni kita nak masuk pada bahagian baru. Dari sini start daripada ayat ini, tuan-tuan akan dengar semuanya hukum tentang kisos, tentang perang, tentang puasa, tentang haji, tentang macam-macam. Jadi dekat sini kita kata, macam saya terangkan itu, juzuk pertama surah Al-Baqarah, dia berkaitan dengan tajuk pendahuluan, kemudian kenapa Bani Israel ini layak ditarik daripada mereka ni khilafah. Lepas habis tu Allah Ta'ala sebut pada juzuk kedua, masuk Sayyidul Sufaha saja, nak bagi tahu pada umat Islam bahawa sekarang ni dah telah beralih daripada Bani Israel punya keluarga, sekarang pergi pada keluarga kamu, pada keluarga keluarga Ismail alaihissalam. Balik, tapi masih lagi dalam tajuk Ibrahim alaihissalam punya keturunan. Kemudian dari situ dah lepas terangkan bagi tahu, maka di sini Allah Ta'ala mula ajarkan pada kita apakah asas-asas yang menjadikan kita ini layak untuk pemerintahan. Mula Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kebaikan itu apa. Sekarang ni kita masuk insya-Allah pada bahagian baru 178 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Berfirman Allah Ta'ala, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang beriman, kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu, diwajib ke atas kamu. Nanti ayat 186 kita belajar berkenaan puasa pun kutiba alaikum. Okay, kutiba ni actually asal perkataan apa, ditulis, asal perkataan meaning, tapi meaning yang lain adalah diwajibkan, difardukan. Mana diwajibkan ke atas kamu, berlaku adil dalam qisas, berlaku adil dalam qisas. Qisas ini adalah satu hukum dalam Islam, di mana setiap orang yang melakukan jenayah atau kesalahan kepada orang lain dalam bentuk apa, pelampauan dari segi fizikal, pelampauan fizikal. Kalau pelampauan dari segi harta tadi kadang-kadang balik pada hak Allah Ta'ala. Contoh macam bab tertentu seperti mencuri, Allah Ta'ala letakkan hukum potong tangan, itu Allah Ta'ala letakkan garis panduan, itu hak Allah Ta'ala menetapkan, kita lari. Tapi dalam masalah qisas ini adalah perkara yang berkaitan dengan tajuk hak hamba. Contoh macam orang pukul kita, patahkan tangan kita, kerat jari kita, anything concerning tubuh badan kita, ataupun tubuh badan waris kita. Contoh macam anak kita dibunuh ke dan sebagainya. Penuntutan dalam perkara tersebut diberi qisas. Contoh macam orang tu lempang balik. Kan, orang tu patah jari balik. Orang tu potong balik. Actually benda tadi apa, dalam Islam diletakkan hukum tadi kena, macam dalam Bible ada benda tu. Eye for an eye kan. Teeth for teeth dan sebagainya, benda tu memang ada. Tapi diorang tak buat dalam habis biasa. Lepas kita zaman kita sekarang ni, kita kata yalah balik pada apa, hukum apa yang asas, kalau pukul orang dan sebagainya, cedera ke tak cedera ke, denda dia dalam 350. Tahu kan? Dia tak membunuh lah, tak ada niat membunuh. Ni saya bukan ajar tuan-tuan sekalian suruh pukul orang. Ni saya bagi tahu apa denda dia. Tahu kan? Tak tahu? Tak pernah kena. Dia tak pernah kena. Tak nono dia. Kalau makcik-makcik ke pukul orang, tak, dengar sini. Kalau pukul orang sabit kesalahan, anda kena denda dalam 300 lebih. Kalau sabit sampai peringkat contoh macam inginkan niat untuk membunuh, ada lain pula hukum dia. Lebih berat lagi. Tapi benda tadi bayaran dan sebagainya dibayar pada kerajaan Malaysia lah. Jadi cukai, jadi simpanan dan juga apa, digunakan untuk benda lain. Tapi kalau di dalam Islam, apa bayaran pampasan dapat kepada keluarga ataupun orang yang menuntut tadi. Dia bukan balik macam orang potong jari kita kan, ni kerat jari kita satu, so kita boleh berhak untuk minta pada dia 10 ekor unta punya nilai. 10 ekor, katakanlah unta seekor 4,000 kali 10 40,000. Pegang ni satu, 2 80, 3 60. Dia satu cara dia. Dia kaedah dia ada dari Islam berkenaan dengan tajuk ni. Kalau orang tu putuskan, dia panggil idea kita tuntut dia, potong jari balik. Dia para ulama kata kalau patah-patah ni masalah sikit. Pasal patah takut terpatah lebih. Cabut gigi sebatang dan sebagainya, takut terlebih. So jadi banyak ditukar kepada diat. Diat bayaran. Berbanding dengan ni. Kalau dia kata nyawa, memang kita kata tuntutan nyawa kat atas keluarga tadi. Faham? Keluarga tadi yang berhak menuntut, orang tu badan yang kena tu dari menuntut. Pasal orang paling rugi ketika berlaku kematian adalah keluarga si mati, bukannya semua orang. Jadi actually dalam tajuk ni, kalau berbeza undang-undang Islam dengan undang-undang manusia ni, antara perkara besar yang berbeza dia adalah masalah apa? Hak siapa kita langgar. Whose right is actually you, bila kita buat perkara ni, siapa yang kita berdosa pada siapa sebenarnya? Siapa kita bersalah pada siapa? Pasal dalam Islam kita ada bezakan dua perkara, satu hak manusia dengan hak Allah Taala. Bila perbezaan tadi berlaku, hak Allah Ta'ala dengan hak manusia ni, di sini kata tuntutan. Ada perkara tuntutan Allah Ta'ala tuntut. Penuntut dia yang tuntut benda tersebut Allah Ta'ala. Seperti kecurian, zina dan sebagainya. Dosa, kesalahan tadi, boleh kita kata kepada keluarga orang tersebut. Tapi bukan maksudnya keluarga dia akan tuntut, Allah Ta'ala yang tuntut. Itu tuntut Allah Ta'ala, itu hak Allah. Jadi benda macam ni hak manusia. Hak manusia Jadi kisos, faham kisos. Tapi kita dalam keadaan kita sekarang tak pernah pakai kisos. Kita pukul orang, kita kena denda je. Patah ke tak ya, denda 360 lebih kurang. Kalau disaman kita akan denda dengan jumlah lebih kurang macam tu. Jumlah dia, bayaran. Saya tahu naik ke tidak. Ni bukan masa cerita, bukan sebab saya pukul orang. Saya duduk kat luar negara lama. Jadi semua saya dapat tahu cerita ni. Maksud dia RM350 lebih kurang. Kalau tidak, kalau dia kata dalam undang-undang Islam, orang yang dipukul tadi berhak minta nak pukul balik. Tapi itulah kalau kadar dia tak tahu kan, lempang kadar mana sampai berbekas berapa kali. Dan sebagainya. Itu masalah Tapi dalam Islam kita tahu benda tu, orang yang kena pukul tetap berhak menuntut. Kita dalam kaedah mahkamah kita sekarang ni, kalau nak tuntutan kita saman pula.
Denda polis satu, saman benda lain pula. Masuk mahkamah kena saman. Saman kadang melampau juta-juta, gila kan. Cakap saya tulis dalam surat khabar je, orang itu tak best. Saman juta straight kan. Tapi yelah, benda tu tadi kena tengok kalau dia kata dari segi konsep dia dalam politik ataupun dalam bentuk. Macam kita sendiri pun dia apa kita pun pernah saman orang. Kerana orang tu dia letakkan, dia kata kita ni apa terlibat dengan membunuh, menumpahkan darah dan sebagainya. Orang tu hilang sekarang, tak tahu bagaimana. Kita tahu gini. Tapi cerita dia, kita saman macam tu kerana kesan kata-kata orang berkenaan kepada apa, kita punya ni reputasi. Bab pukul rasanya boleh saman ke pukul? Ada? Boleh tak Okey. Tapi kalau ikut sebenar dan Islam automatik orang tu terus mahkamah tak apa, polis tak boleh kasih saman kita untuk ni. Tapi kalau apa, kalau dalam ni kita kena buat 2 kali. Bayar lawyer mahal kat tu. Masalah betul. Baik. Jadi kat dalam ayat ni Allah kata di fardu ke atas kamu berlaku adil dalam kisos, wahai orang-orang beriman. Apa? Al-hurru bil hurri. Maksud dia orang merdeka kamu dengan orang merdeka kamu juga. Maksudnya kalau orang merdeka ini bunuh orang merdeka juga. Orang merdeka tu jugalah. Wal abdu bil abdi. Wal abdu apa, dan hamba kamu dengan hamba kamu juga. Wal untha bil untha, dan wanita dengan wanita. Maksud dia hamba orang merdeka kamu dibunuh dengan orang merdeka kamu. Hamba perempuan kamu orang-orang hamba dibunuh dengan hamba. Yang bunuh hamba. Kalau perempuan dengan perempuan, maksudnya dibunuh perempuan juga, bukan bunuh orang lain. Kena ada substitute, tahu tak? Zaman dahulu dia ada substitute. Kalau orang tu bunuh, ganti orang lain. Tak ada. Siapa bunuh, dia tak kira berkenaan dengan tajuk tersebut, tidak berlaku keadilan. Dia berlaku adil. Faham tak? Bukannya maksud dia bunuh orang merdeka, balas bunuh dengan hamba. Take my servant, kill him. Dia bagi kan, substitute bagi tuan. Mana boleh? Kan? So opposite tak boleh, sama aja. Kalau bunuh lelaki, bunuh lelaki. Kalau benda sama, benda berkenaan. Maksud dia dibunuh orang berkenaan. Kalau perempuan yang bunuh, perempuan tu juga, bukan ganti dengan orang lain. You can nak substitute dengan siapa. Even though orang berkenaan paling mulia ke, anak raja sekalipun, tak ada substitute. Dan even actually tak ada keampunan kecuali daripada keluarga berkenaan. Keluarga orang yang dibunuh. Bukannya dengan kita sendiri dibagi. Tapi dalam kita, dalam masyarakat kita ni, undang-undang kita ada agung berhak memaafkan. Itu hak yang ada dalam apa Kesultanan Melayu lama sampai sekarang dijalankan. Mana agung ada hak untuk mengampunkan, sedangkan dalam Islam tak ada hak keampunan. Kalau hak itu balik pada hak orang awam, maknanya hak manusia, maka manusia tu saja yang boleh maafkan. Kalau balik pada hak Allah Taala dan tak ada sebarang syafaat. Macam Nabi SAW pernah marah kepada kepada Usama bin Zaid bila mana salah seorang perempuan daripada Makhzum, Bani Makhzum Makhzumnya dia mencuri. So nak potong tangan dia. Lalu orang ramai rasa pelik, macam nak potong tangan orang ni adalah bangsawan. So jadi diorang hantar Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah seorang yang kita panggil disayangi Rasulullah. Dia ni anak hasil perkahwinan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni jaga Nabi sejak kecil kan. Dia asuh Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perkahwinan tu dapat Usama bin Zaid, dan memang Nabi sayang semua dengan dia. Dia cakap apa dan semua Nabi sayang. Jadi diorang hantar Usama bin Zaid untuk minta pada Rasulullah SAW pengampunan bagi wanita berkenaan. Jangan potong. Diorang kata benda tu dahsyat sangat. Ialah macam kita kan, kalau dia kata yang kena yang macam dalam masyarakat kita pada, kalau sekiranya yang buat salah tu tadi kita panggil orang awam biasa, laksana hukum tak salah. Tapi kalau kena anak datuk ke, kan, anak Tan Sri ke, anak sultan ke, dia start jadi bila expand benda tu makin naik atas, makin bunyi pelik sikit laksana hukum. Takkan nak potong anak, takkan nak penjarakan anak raja. Dia start macam tu. Dia wording punya timbul. Kalau yang buat jahat tu anak orang lain, tak ada masalah nak penjara. Kalau kata yang buat jahat tu raja ke, anak raja ke, nak penjara kan, kan dia banyak kali tu tak? Takkan. Jadi benda-benda tadi kita kata dalam Islam tak ada. Bahkan Nabi marah pada Usama dan Nabi kata, adakah aku tak nak, la araka, Nabi kata aku tak dapat nak bayangkan kau meminta syafaat pada hudud Allah Ta'ala, batasan Allah Ta'ala letakkan. Kan Nabi kata sungguhnya telah musnahkan orang sebelum kamu bila buat jahat, mencuri di kalangan mereka ni orang yang lemah, mereka laksanakan hukuman. Bila mencuri orang-orang yang atasan, yang besar-besar, yang mulia, mereka lepaskan. Nabi kata wahai demi Allah, lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Actually this wording satu benda yang menunjukkan keadilan Islam ni total, tak ada siapa terlepas. Syafaat bukan daripada Nabi. Pasal ini hak Allah Taala. Yang kita kata macam kita sebut tadi, tak boleh kita nak ringankan sebab Allah Taala letakkan. Kalau tak sampai pada hakim lain cerita.
kita sorokkan benda berkenaan, tak sampai pemerintah, ni pemerintah tak wajib laksanakan. Dia tak wajib lah mencari siapakah yang mencuri bulan ni. Tak ada pencuri ke? Start je laksanakan hukuman potong tangan, tak siapa mencuri, tak dapat pencuri. Pencuri tak ada. Okey, letak spy, cari pencuri. Salah. Dan Islam tak boleh kita spying on others untuk matlamat mencari kesalahan orang. Salah. Wala tajassasu, dalam Quran Allah nyatakan jangan kamu ngintip. Buat pengintipan, salah, haram. Saya dengar tak boleh. Nampak accidentally, yes. Kalau secara tak sengaja nampak, silakan. Tapi kalau dia kata sengaja cari, haram. Islam haram untuk orang berkenaan sengaja mencari kesalahan orang lain untuk dapatkan. Benda tu haram. Orang sebut dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu. Jangan kamu apa? Saling mengintip. Intip, spying. Apa dia jahat dia. Lepas tu dapat tahu kita sebar kat orang. Haram. Apa lagi benda tu pemerintah pun tak boleh buat benda berkenaan. Tak boleh buat benda berkenaan. Macam kita baca hadis Sahih Muslim, dalam hadis berkenaan bila Huzaifah bin Yaman dia sebut berkenaan dengan lairul jannah qattat atau namam. Macam kita belajar Sahih Muslim tu, di mana dia sebut benda tu apabila seorang lelaki dia suka pindahkan cerita pada pemerintah. Jumpa orang ramai cakap apa, jumpa tuan, dia orang cakap sekian, jumpa lagi tuan dia cakap sekian. So last sekali bila orang dia datang jumpa Huzaifah tengah duduk dengan orang lain, lepas tu orang ramai kata dia ni tukang tukirkan cerita kepada pemerintah. Lepas tu ketika tu Huzaifah berkata, dia kata Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah fattat, takkan masuk syurga orang yang dengan duduk memindah-mindahkan cerita kepada orang lain. Jadi kisah ni kita faham konsep dia, memang Islam tak ada tajassus. Jadi kalau dia kata benda tu berlaku pada masyarakat, kesalahan tadi tak diketahui, tak sampai pemerintah, maka tak dilaksanakan. Sampai pemerintah kena wajib laksana. Faham Pasal itu hak Allah Ta'ala yang diwajibkan atas mereka untuk laksanakan. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, mana maksud dia untuk ni, dan dia kata janganlah kamu melampaui batasan dan kamu melampau. Jangan kamu berlebih-lebih dan kamu melampau. Sebagaimana melampaunya orang sebelum kamu, dan mereka ni mengubah hukum Allah. Pada mereka. Dan sebab yang demikian adalah kerana dulu Quraizah dan juga Nadir. Ni Bani Quraizah, Bani Nadir ni dua kabilah Yahudi yang berada di keliling Madinah. Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik. Dia ada beberapa kabilah Yahudi yang dulu dia duduk berjiran di keliling Madinah. Ya, macam kita terangkan dahulu, memang mereka duduk di Madinah ni punca asalnya kerana nak menantikan kod-kod keturunan mereka ni lah yang jadi Nabi akhir zaman. Mereka tahu tempat akan diutuskan Nabi tu kat mana. So dia siap-siap berkampung keliling tu. Ya, kalau dia duduk kat tempat lain, macam mana dia jadi anak-anak dia orang situ, lahir kat situ, ni kepala dia orang. Dia berkampung keliling Madinah. Kalau ikutkan sebenar, apa benda ada sangat dekat di keliling tu? Tak ada benda sangat. Madinah ni bukan negeri ada sungai. Syam, kalau macam Syria, Jordan dan sebagainya, ada sungai. Yang diorang tinggal ke tempat tu, duduk dekat mana? Dekat Madinah. Kan dia pelik pula diorang ni kan. Maka memang ada cuaca Madinah ni actually bagi orang tertentu yang tak tahan, dia sakit. Macam dalam hadis yang kita nak baca tu, Abdullah bin Tufail dia ceritakan, Ibn Tufail dia ceritakan berkenaan dengan kawan dia yang mati bunuh diri sebab datang Madinah sakit, lalu dia bunuh diri kan, dia kelar tangan dia. Yang dah hadis yang kita bincangkan itu. Jadi secara tak langsung memang Madinah ni cuaca dia tak terlampau best sangat. Untuk orang-orang tertentu badan dia akan sakit. Sejuk sangat. Sejuk sangat kan, bila time sejuk tu sejuk sungguh. Jadi tapi orang-orang Bani Mustalik, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa ni, diorang duduk keliling Madinah. Dia Ju, bukannya orang Arab. Tak ada kaitan dengan Arab pun. Diorang Ju. Mana memang Bani Israel keturunannya, tribes Bani Israel tinggal keliling Madinah. So jadi diorang ni antara yang besar adalah kabilah Quraizah dan juga Nadir. Yang diorang ni actually dua kabilah ni berperang-perang. Dan mereka dahulu satu kumpulan Quraizah ni dengan Aus. Dan Bani Nadir ni dengan Khazraj. Diorang ada perjanjian dan juga teman. Dan bahkan kadang-kadang Yahudi ni digunakan Aus dan Khazraj ni untuk peperangan diorang. Tak payah diorang perang, diorang hantar Aus pergi perang. Ini hantar Khazraj pergi perang. Jadi diorang dahulu Bani Nadir ni berperang dengan Bani Quraizah daripada zaman jahiliyah, dan Bani Nadir menang menguasai ke atas Bani Quraizah. Jadi dahulu hukum dia, oleh kerana Bani Quraizah ni kalah, Bani Nadir menang. Apabila apabila membunuh seorang yang daripada Bani Nadir ni, dia bunuh seorang Bani Quraizah, maka takkan dia dibunuh dengan sebab tu. Contoh macam soalan macam darah orang Bani Nadir ni precious.
than Bani Quraizah. So kalau dia kata Bani Nadir punya orang bunuh orang Bani Quraizah, maka dia takkan dibunuh dengan sebab itu. Bahkan dia menebus diri dia dengan 100 wisk daripada tamar. Wiskun ini sama dengan 60. Satu wiskun bersamaan dengan 60 sa'. 60 sa'. Ni kena kira. Soalan dekat. Okey, satu sa' bersamaan dengan 4 mud. Satu mud sama dengan 600 gram. Jadi 600 gram kali 4 dapat 1 sa'. Itu bersamaan dengan 240 gram. Dan tuan-tuan bayar zakat zakat fitrah kan. Zakatul fitr, zakat berhenti berpuasa tu. Inilah dia. Jumlah dia 4 kali. 4 kali ni. 4 kali 1 2 3 4. Jadi 2 kilo 400 gram. 2 kilo 400 gram. Dia kata tadi je ni 2.4 kilo. Okey. Ini satu sa'. Dalam satu wiskun 2.4 kali kali 600 kali 60. Kali 60 kan. Sa' alif ain. Dia 4 kali ni 1 2 3 4 1 sa'. Yang tuan-tuan bayar zakat tu 2.4 kilogram berat 2.4 kilo mahal gila. 2.4 kilo beras tu kan bayar kan. Itu yang kita bayar zakat fitrah tu 2.4 kilo. 2.4 2 kilo 400 gram berdasar pada jumlah tadi. Ini satu sa' kan. Satu wisk yang disebutkan dalam hadis ni, satu wisk bersamaan dengan 60 sa'. Jadi kali 60 dah 2.4 kilo. Jadi 60 kali 60 jadi dapat satu wisk. Okey. Kali 100. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Kalau seorang Bani Nadir bunuh seorang daripada Bani Quraizah, dia kena bayar, tebus diri dia dengan 100 wisk. Kali 100 pula lah. Pasal ini baru satu wisk 144 kilo, satu wisk kali dengan 100 bersamaan dengan 14.4. Banyak tu tamar. 14 tan kan. Satu tan 1000 kilo. Satu tan betul. 14 tan lah. 14 tan. Mana bayar kalau dia tembus dia mahal. Nyawa manusia mahal. Kan manusia tu kan nyawa dia 6,000, 3,000, 20,000. Kan nyawa dia beratusan ribu. Kita juta pun tak ternilai nyawa kita. Jadi dia bayar dengan kalau seorang daripada Bani Quraizah, Bani Nadir bunuh Bani Quraizah, dia takkan dibunuh. Bahkan dia cuma tebus diri dia dengan 100 wisk. Itu bersamaan dengan 14,400 gram. Kilogram tamar. Okey. Apabila membunuh pula seorang Bani Quraizah, tadi kan Bani Nadir yang menang, Quraizah kalah. So Bani Nadir, kalau Bani Nadir punya orang bunuh Bani Quraizah, dia takkan dibunuh, tapi dia tebus diri dengan 100 wisk. Kalau Bani Quraizah yang kalah ni, yang bunuh, dia bunuh pula orang Bani Nadir. Okey. Maka dia kata apa? Dia akan dibunuh. Kalau sekiranya nak tebus orang Bani Nadir nak tebus Bani Quraizah nak tebus pembunuh ni, maka dia kena bayar 200 wisk. Kalilah 14,000 tu kali 2. Kan? 2 kali ganda daripada mana nyawa orang Bani Nadir lagi mahal daripada Bani Quraizah. Dia kata kat sini. Okey. Bahkan maksudnya 1 kali ganda daripada diat ataupun bayaran tebusan bagi pembunuhan daripada Bani Quraizah. Maka Allah SWT memerintahkan supaya berlaku adil dan qisas. Pasal diorang sebenarnya masalah menang perang, kalah perang, anda masih lagi orang yang sama agama. Sepatutnya tak timbul tajuk berkenaan dengan masalah nyawa siapa mahal, nyawa siapa murah. Faham tak? Nyawa siapa mahal. Tapi kalau anda kata hamba, ya, dikurangkan jumlah dia. Kalau seorang hamba, jumlah dia tak sama dengan seorang yang orang tawanan perang, dengan seorang yang merdeka, dan nyawa dia tak sama nilai. Tapi namun begitu, ada juga para ulama seperti Ibn Hazm dia samakan saja. Bunuh hamba pun dibunuh dengan tajuk berkenaan. Pasal nyawa tu tak nyawa, dia kata tak kira benda berkenaan. Cuma Al-Quran sendiri pun berikan pengasingan.
Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Al-abdu bil abdi, hamba makin dengan hamba juga. Hamba itu hamba bunuh, hamba makin dibunuh. Wal unsa juga perempuan. Dan maksudnya dia kata tak perintah supaya berlaku adil dalam kisos. Dan janganlah seorang mukmin ini, orang beriman, mengikuti jalan orang-orang berkerosakan di kalangan orang yang yang menyelewengkan dan juga menyalahi hukum Allah ya, Allah beri pada mereka. Mereka terima hukum Allah Ta'ala tapi mereka menyalahi hukum Allah Ta'ala. Jangan kita ikut perangai mereka. So kalau Allah Ta'ala kata manusia ni tak kira raja ke tak raja, anak datuk ke anak tan sri dan sebagainya, kalau dia buat salah, dia kena hukuman, laksanakan. Bukannya kita kata tetapi atau tetapi. Bila kita buat saja perkara perangai berkenaan, maka itulah sebabnya korupsi akan berlaku. The corruption start from there. Tahu? Kita duduk dalam mana sekalipun, ia akan jadi masalah kat situ. Kalau kata kita hilangkan benda ni, maka siapa sahaja akan didakwa. Tak kira dia ni pemerintah ataupun dia rakyat. Dia orang kenamaan atau tidak kenamaan. Itu cara dalam Islam. So Allah Taala wajibkan di sini supaya kita tidak mengikuti jalan berkenaan. Mana jangan jadi orang-orang yang suka mengalih-alihkan hukum Allah Ta'ala dengan sesuka hati, ataupun meringankan hukum Allah Ta'ala pada benda Allah Ta'ala tak benarkan untuk diringankan. Faham? Kalau benda Allah Ta'ala benarkan untuk kita ringankan, kita nak lepaskan, let go, tak ada masalah. Okey? Dan jangan dan dikata hukum Allah Ta'ala mereka kerana kufur dan juga melampau. Maka Allah Ta'ala nyatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah Ta'ala mewajibkan atas kamu pembunuhan, kisas pada pembunuhan, kisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka akan dibunuh dengan sebab bunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, seorang hamba akan dibunuh sebab bunuh seorang hamba yang lain. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita yang lain, mana dia akan dibunuh. Okey? Dan Allah nyatakan lepas tu, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan terhadapnya daripada saudaranya sesuatu. Mana maksud dia lagi terangkan. Maksud dia saudara dia yang patut tuntut darah, lepaskan dia. Tak nak suruh dia dibunuh. Fattiba'un bil ma'ruf, maka dia perlulah dia perlulah follow up lepas tu dengan baik. Wa ada'un ilahi bi ihsan, dan dia membayar pada orang yang maafkan dia tadi dengan baik. Maksud dia kena bayar. Contoh macam tadilah patahkan jari kan. Maka orang tu kita kata tak apalah, saya tak nak patahkan jari dia. Dan maksud dia orang tersebut kena apa? Bayar. Kecuali saya pun kata bayar pun tak payah. Kalau saya kata itu kan, bayar pun tak payah, dan saya lepaskan hak saya. Tapi originally bila dia dah bunuh, okey, macam tu tak? Keluarga dia tadi, tak apalah, tak payah mati dah. Maka automatik jatuh pada apa? Bayar. Jumlah dia kalau untuk seorang lelaki 100 ekor unta, kalau untuk seorang perempuan 50 ekor unta. Jumlah dia kalau kita kata hampir half million lah. Kalau kita kata unta seekor 4,000 kali dengan 100, 400,000 lah jumlah berkenaan. Ni bukan insurans. Ini tak payah bayar insurans, tak payah bayar premium, tahu. Ni bayar premium bohong-bohong kelentong ni insurans ni kan. Bayar mati nak minta kan, you kena mati. Dia tanya banyak cerita. Orang tu kata mati-matilah. Mati kenapa? Awak bunuh ke? Agaknya sekian. Kan postmortem lah, apalah, kerat perut dan sebagainya. Tengok ke anak dia racun. Kalau anak dia racun, maka tak dapat. Apa hal ni? Kan mengarut je. Tapi kan sebenarnya jadi kes. Kalau di Malaysia ni, saya perhatikan, kalau orang bukan Islam contohnya macam orang daripada Chinese biasanya, saya perhatikan kalau ternyata dia orang report untuk kematian, biasanya polis akan cek benda-benda berkenaan, cek detail. Pasal dia orang mungkin pasal tajuk duit tadi menguasai segalanya. Bukan nak kata orang Melayu ni tak perangai tak senonoh. Tak ada yang tak senonoh, ada tak senonoh, ramai juga. Tapi dia punya kebarangkalian tu kurang. Yang di sana tu banyak kes. Banyak kalau mati tu, dia orang pergi cek betul-betul. Bila, pukul berapa. Kalau kita ni, pakcik, bapak saya mati. Oh iya ke? Pukul apa? Dia tulis je kan. Nak ambil surat mati kan. Macam tu je. Dia tak banyak cerita. Itu beza lah. Tapi sebenarnya memang kita kata insurans ni actually satu benda yang mengajak manusia untuk buat jenayah. Yalah, half lah. Bukan semualah. Nanti cakap mungkin orang semua, ustaz cakap macam ni, saya ada insurans nyawa. Kan? Yalah, biasalah. Tapi benda tu actually betul. Originally kalau dia kata benda tu mati macam tu, mati macam tu lah. Tapi kalau dia kata pembunuhan berlaku, then you are actually takkan diabaikan. Ikut hukum Allah Ta'ala, anda tak diabaikan. Siapa-siapa bunuh keluarga anda dengan sengaja atau tak sengaja. Dengan sengaja contoh macam ambil pisau, kejar, tikam atau tembak. Tanpa sengaja contoh macam langgar, insiden, langgar, itu dikira bunuh tanpa sengaja, tak sengaja. Kita langgar orang berkenaan kan, dia kita langgar, bunuh, dikira bunuh. Dikira membunuh tapi dengan tidak sengaja. Baling batu kena dekat atas cermin, kena kepala dia, tanpa sengaja dipanggil. Tapi tetap kena hukuman.
Atas waris dia berhak untuk menuntut. Dia tak boleh kata macam saya tak sangka dia akan mati, saya langgar je. Tak kira lah, jangan besok abang tanya sebut. Faham tak? Kalau dia kata benda ni dilaksanakan, takut orang tahu nak fikir-fikir macam ni. Kan langgar ni gila, kau kena bayar. Bukan sikit. Faham tak? Jadi semua orang akan ada kehormatan. Every nyawa ni ada kehormatan. Every nyawa. Tapi bila tak dilaksanakan tu macam kalau orang tu dia tak ada, dia rasa macam dah langgar pun dah saman je, lepas tu balik sengih dia diam. Padahal mati dah orang dilanggar oleh dia. Kan mabuk dan sebagainya kan. Lebih-lebih kalau orang mabuk kan, patut kena denda teruk patutnya. Tapi tak ada denda dia buat. Patutnya bila dia buat tu saman tu 1,000 ke kan. Langgar tiang elektrik tu suruh dia saman 20,000 50,000. Baru dia takut sikit nak langgar. Ini kadang tengok perasan tak? Tiang-tiang tiba-tiba hilang. Mana pergi tahu? Kan? Punyalah besar tiang tu boleh hilang. Kau tanya balik, takkanlah Muslim yang tak mabuk langgar. Kan biasanya yang tak Muslim ni tak mabuk langgar. Macam baru ni dekat Rawang. Balik kereta, dia satu kereta Wajah dengan Wajah juga kot. Macam mana tak tahu, tapi saya tak sampai lagi lah. Mungkin saya kurang 3 saat. Jadi saya buat kereta 3 saat je. Depan kita terbalik kereta tu. Lepas tu dia terbalik tongging ke orang tu kan. Kita macam mana? Saya takut nak tolak kan, takut terkehil kepala dia. Tunggu polis datang lah. Bila ramai sangat orang, kita pergi tak kan, kita nak duduk juga di situ. Saya kata saya balik. Kata tak tunggu ke? Saya tak apa nak tunggu, dah ramai dengan orang. Polis ada, semua ada kan. Kita duduk kat situ juga. Tapi benda tu selang berapa ni. Kita nak ambil statement, saya tak nampak. Saya nampak kereta tu macam tu lah dia. Mana dia sini kereta tu. Mana orang tu jatuh macam tu. Mana slowly nak dia jatuh daripada seat dia. Dia tak kata dengan kedah je. Lepas tu bila intai kat situ, budak tu kata, bang mabuk bang, dia kata. Budak tu orang yang satu lagi kan pakai niqab. Berarti saya kata Muslim ke? Saya kata tak, nampak macam India. Pakai belekat ni bukan orang Melayu je tau. Orang India pakai belekat juga. Yang insiden pakai belekat. Tapi lah, saya rasa kain belekat dia kelurai dah. Pasal kain belekat dia macam saya takkanlah pada dia panjang, saya kata. Kan pasal dia dah ni kan, dia pasal dia pakai tali pinggang ni. Saya terlepas tali pinggang. Mungkin tak pakai tali pinggang. Terbalik. Yang seorang yang satu ni pecah, tak apa, enjin depan pecah habis. Tapi dia duduk dalam kereta lah, dia macam blur. Dia blur. Saya perasan dia laju. Dia potong macam tu. Tapi orang sana depan tu, kebarangkalian juga dia pun tak betul. Dia mabuk kan. Mabuk bang, kuat bawa arak ni. Hati saya, budak ni pandai bawa arak. Dia kata, tapi tak ada cakap benda, diam je. Dia tengok macam nak buat kan. Kau tak terbalikkan kereta ke? Pasal ada lori tu datang, dia kata, saya tarik. Dia kata, dia nak tarikkan kereta. Baik sikit lah orang lori tu. Jadi kita pun pergi. Tapi cerita dia macam tu, banyak mabuk ni. Kadang-kadang mabuk ni, kata langgar mati orang dan sebagainya. Yang dekat apa, highway MRT tu, terbalik jatuh orang tengah buat kerja kan. Jatuh tertongging daripada atas ke bawah. Saya yang langgar tu mabuk. Mana ada orang betul nak langgar macam tu. Jatuh di atas ke bawah. So jadi benda macam ni kita kata penguasaan kurang tentang orang mabuk ni. Kalau dia kata denda benda bunuh orang ni mahal, seriously orang akan takut. Kan gila kau, habis kena gadai rumah. Gadai rumah semua sekali. Sebab apa? Sebab apa? Bunuh orang. Bunuh orang tanpa niat. Yang bunuh sungguh tu lain cerita. Bunuh tanpa niat ni dalam mahkamah pun takkan ada hukuman lain tau. Bunuh tanpa niat tak ada hukuman. Maksudnya orang tu boleh lepas. Bunuh dengan niat baru perbicaraan untuk hukuman penjara ke atau. Faham? Jadi Islam tak, kisos ini terlaksana dengan cara tersebut. Jadi barang siapa yang dimaafkan untuknya oleh saudaranya sesuatu, maka follow up dengan baik dan juga tunaikan dengan elok. Berkata Ibn Abbas, al-afu maksud dia apa? Ayyak baladiyah fil amad. Mana apa, barang siapa yang apa dimaafkan oleh mana dia hendaklah menerima diat dalam apa, dalam apa, hukum bunuh yang sengaja. Dia kata kalau orang tu bunuh sengaja, tapi kalau kita maafkan lagi baik, maafkan dia, tapi dalam masa sama dia terima diat. Terima diat bagi ganti daripada tuntut darah. Mana maafkan, maka better. Itu yang disebut oleh Ibn Abbas. Demikian diriwayatkan daripada Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan lain-lain. Wa ada ittiba' al-ma'ruf, makna follow up balik. Mana bukan lepas dia dilam lari tinggal tempat lain, tak, dia ikut balik. Mana usaha untuk bayar. Dan kena tahu satu perkara, yang jumlah 400,000 tu besar kan. Kalau sekiranya orang berkenaan tak ada duit, mana dia cari daripada keluarga dia, tu sebab besar, penting qabilah. Kan qabilah, tahu qabilah? Kerana Islam ni kan kita ada qabilah kan, qabilah sebagainya. Sebab benda-benda ni lah yang apa kita kata panggil apa, yang kita dalam waris-mewarisi. Siapa waris kita? Kan waris kita, anak kita, cucu kita, okey. Kemudian bapa kita, mak kita, adik-beradik kita, kemudian bapa saudara kita dan sebagainya, sepupu kita daripada bapa saudara. Yang lelaki memang apa man, orang-orang ni sebenarnya dia dalam orang tanah Arab dia orang buat lagi.
Masih lagi sampai sekarang. Kalau orang tu buat kesalahan, nak bayar tak cukup, qabilah dia akan bayar. Kumpul sikit, bayar. Kalau sekiranya qabilah tak cukup nak bayar, keluarga dia tak cukup duit nak bayar, maka dekat sini timbul tajuk Baitul Mal. Baitul Mal akan bayar. Maksud dia, orang yang mati dibunuh tadi, tidak keluarga dia tidaklah disia-siakan, diabaikan. Kalau tak boleh orang tu bayar, dan mahkamah akan keluarkan arahan, Baitul Mal akan bayar. So actually dia takkan rugi. Kalau laksanakan hukum undang-undang ni, Baitul Mal akan, ialah duit tu dia akan dialih ke sini lah. Taklah dia buat bangunan ke, atau beli kereta dan sebagainya. Faham kan? Okey. Maksud dia ada ruang lagi yang tak dibuat sepatutnya. Baik. Dan wa ada'u bi ihsan, maksud dia orang yang membunuh tadi minal qatil min ghairi dararin wala mankin. Okay, maksud dia hendaklah dia tunaikan dengan baik. Maksud dia hendaklah ditunaikan, si pembunuh tadi hendaklah dibayar diat tadi dalam keadaan tanpa sebarang kemudaratan ataupun sebarang penolakan. Dia kena terima. Itulah peraturan dia. Kalau tidak, dia mati. Dia akan mati. Tapi oleh kerana itu diberikan hukuman pada dia, bayar diat saja. Lelaki 100 ekor unta punya nilai atau equivalent, perempuan 50 ekor unta. Bukan nak kata perempuan kurang nilai. Zaman sekarang perempuan bekerja banyak dari lelaki sebenarnya. Tapi benda itu adalah peraturan Allah Ta'ala, terima saja. Allah Ta'ala lebih tahu kenapa. Lebih mengetahui. Jadi kita terima hukum Allah Ta'ala ni atas dasar perkara tersebut. Ni kadang ada orang ni datang dulu sistem Islam ke, tak setuju ni kerana Islam letakkan perempuan 50. Tak laksana pun kat Malaysia. Yang bimbang sangat pasal. Kan? Islam merendah-rendahkan wanita. Ini Allah Ta'ala, Tuhan pencipta alam ini letakkan. Takkan kita nak kata tidak? How can we say no? Bila kita kata tidak tu kita ada masalah. Kita ni siapa? Muslim ke tidak? Kalau bukan Muslim tak ada masalah. You can argue and deny and everything, tak ada masalah. Tapi bila mengaku Muslim dan sebut Muhammad Rasulullah, bila arahan Nabi macam tu, dan apa hak kita untuk kata tidak? Pasal kata-kata Nabi adalah wahyu. Ingat kita terangkan itu berkenaan anti hadis. Golongan pertama yang muncul dari anti hadis ni adalah orang yang seorang lelaki nama dia Zulkhuwaisirah. Yang bila Nabi SAW, bila dalam perang Hunain Nabi agihkan harta. Pengagihan harta Nabi SAW bagikan, bentuk dia nampak memang berat bagi pada orang-orang mu'allaf saja. Maksud dia macam ni, lepas penaklukan Makkah, tak lama lepas tu jadi peperangan Hunain. Perang Hunain ni besar. Umat Islam ketika itu 40,000 orang. Tak pernah dalam sejarah umat Islam seramai itu. Sejak zaman Rasulullah SAW dapat wahyu kan dan sebagainya. Cuma ketika masuk Mekah tu ramai waktu kan. Tapi 40,000 ni untuk bertempur dengan musuh, ramai. Musuh lagi ramai. Musuh ratusan ribu. So jadi ketika waktu berkenaan dan peperangan tersebut, oleh kerana banyak yang ikut serta peperangan tadi mu'allaf. Yang orang-orang Madinah, orang Muhajirin Ansar yang awal, diorang takkan lari. Diorang dah tahu dah perjanjian diorang dengan Rasulullah SAW. Diorang tahu kalau diorang mati dalam peperangan tadi, syahid itu ada janjinya. Cuma orang yang baru masuk Islam tadi, diorang ada lagi macam tak faham. Bila datang peperangan musuh lagi ramai, diorang lari. Bila lari ramai-ramai lari tadi, yang tinggal masih lagi bertempur adalah orang-orang Ansar dan juga Muhajirin yang awal. Lain tak mau lari. Bahkan Nabi seru dalam satu riwayat, Nabi SAW suruh para sahabat contoh macam Abbas dan lain yang suara dia kuat, suruh seru orang tengah berlari ni. Nabi kata cakap ya lal Muhajirin ya lal Ansar, hei orang Muhajirin, hei orang Ansar. Kalau satu riwayat yang lain, Nabi suruh Abbas bin Abi Talib lafazkan ya ashab suratul Baqarah, wahai orang suratul Baqarah, dan wahai ashab Samurah, wahai orang-orang pokok Samurah. Pokok Samurah ni pokok di mana para sahabat yang pergi Hudaibiyah kan, waktu nak umrah kali pertama tu, yang diorang disekat di Hudaibiyah ketika Uthman masuk Mekah untuk berbincang dengan orang Mekah. Lama sangat Uthman pergi sampai diorang ingatkan Uthman telah dibunuh. So sampai ada rumor Uthman dibunuh tadi. Jadi para sahabat tu berjanji dengan Rasulullah di bawah pokok Samurah. Ada satu pokok berduri. Berjanji bawah pokok berkenaan bahawa kalau Uthman mati dibunuh, walaupun peralatan mereka tak cukup, mereka akan masuk Mekah perang. Ini perjanjian baik atau Ridwan dipanggil. Jadi orang-orang itu Nabi suruh Abbas panggil, dan orang hafal surah Al-Baqarah Nabi suruh Abbas seru supaya jangan lari. Ya lal muhajiri ya ashabus Samurah wa ya ashabus surah Al-Baqarah, wahai orang-orang pokok Samurah, wahai orang surah Al-Baqarah. Diorang berhenti, patah balik. So bila peperangan tu berlaku habis, yang lari-larilah, yang tadi yang mu'allaf tadi lari, tinggallah orang-orang tadi. Jadi bila pembahagian harta, Nabi SAW tidak bagi harta tadi macam biasa. Kan biasa kan 1/5 untuk sekian, 1/5 dua bahagian untuk kuda, untuk kenderaan. Siapa berkuda dapat 2 bahagian, atau berkenderaan siapa yang seorang dapat 1.
Yang lain ada mana bahagian pecah kan, pada 5 bahagian. So bila benda tu berlaku, Nabi SAW tak buat pecahan tadi. Bahkan Nabi SAW agihkan banyak harta-harta tadi bagi kepada mu'allaf tadi. 100 ekor unta untuk orang sekian, 100 ekor unta untuk semua ketua kabilah-kabilah daripada yang lari tadi. Bukan yang duduk, yang lari tadi berkelang kabut. Hatta timbul ada sebagian orang-orang muda di Madinah kata darah musyrik orang-orang tadi tak kering, tak masih menitik dekat pedang kami. Tapi kan yang lari orang yang Nabi bagi pada orang. Tapi diorang cakap senyap. Tapi ada seorang tu datang depan Nabi, namanya Dzul Khuwaisirah. Dia kata apa? Ya Muhammad, adil. Muhammad, buat adil lah. Dia kata. Dia direct dia cakap dengan Rasulullah macam tu. Rasulullah kata apa? Faman ya'dil, kalau bukan aku yang berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Pasal Nabi ni adalah utusan Allah Ta'ala. Everything Nabi lafazkan. Nabi ni tak ada korin yang kafir. Kita korin, kita ada korin kafir. Tahu korin kan? Teman rapat kita. Yang Ramadan nanti kena ikat, nanti kita baik. Cahayalah cakap tengok. Ramadan nanti kena ikat benda tu. Kami ada sedengar ustaz kata, tak, benda ni bukan fizikal. Physically, bila syaitan, Nabi kata diikat pada bulan Ramadan, syaitan masukkan adalah syaitan yang korin tadi. Pasal Nabi pernah cakap pada Aisyah radhiyallahu anha, kepada waktu malam kan, bila jadi kan pernah satu kes Nabi keluar waktu malam, Aisyah ikut kejar dia. Kemudian bila Nabi balik, dia balik sampai kat rumah, dia mengah. Bila mengah, Nabi kata, apa pasal? Dia kata tidur tadi, terjaga, terkejut. Dia kata, Nabi kata, either kau bagi tahu aku atau Allah Ta'ala bagi tahu aku. Lepas tu dia kata, aku ikut kau tadi. Kau ke benda hitam tadi kat depan? Ya, aku ya Rasulullah. Lepas tu Nabi pun tolak dari dia. Nabi tolak dari dia. Nabi kata, atatki syaitanuki, dan datangkah kepada kau syaitan kau? Is your devil already come to you. Maksud dia, Korin tadi. Korin tu bisikkan, kata, entah Nabi pergi tengok bini lain. Jom ikut. Itu cerita dia. Itu Nabi tolak dia. Dia kata, atatki syaitanuki. Nabi sebut pada dia, ada datang kepada kau syaitan kau. Actually pasal Korin orang lain takkan Muslim. Nabi punya Korin masuk Islam. Tu bila kita bulan Ramadan nanti kan kena ikat Korin. Tu tengok semua orang rajin. Semua macam, kan nak sedekah pun baik je. Kan, betul tak? Ringan duit bersedekah. Kan, dengar azan laju pergi semayang. Kan, zikir lama sikit. Tidur kat tempat sejadah. Kan, ngantuk. Kan, ngantuk. Jadi, maksud dia, Ramadan kan lelaki. Kan, dengan orang lelaki pergi masjid kan, ramai. Bukannya ada ganjaran kita bagi duit pun. Moreh makan kat rumah dia lagi sedap. Betul tak? Sebab apa? Sebab tadi Korin hilang. Ini Korin hilang, dia macam, nak buat apa? Nak buat baik. Tapi lepas Korin hilang, Korin ikat lepas balik, masalah lah. Kita ni ada benda tu. Sebab kenapa bila judgement kita buat, kadang-kadang kita buat sebelah. Nabi SAW Korin, dia tak ada. Korin dia, Nabi, bila para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau pun ada Korin ke? Engkau pun ada ke jin yang bisikkan mereka? Nabi kata, aku pun ada. Illa except Annallah anani alaih. Allah Ta'ala bantu aku ke atas dia, mengatasi dia. Fa'aslama, lalu masuk Islam. Falam ya'murni illa bil khair, dan dia tak perintahkan aku kecuali benda baik je. Maksudnya Korin Nabi tak ada influence pada kata-kata Nabi atau buatan Nabi SAW. Itu sebab kenapa bila Nabi kata pada lelaki berkenaan, kalau bukan aku berlaku adil, siapa lagi? Nabi kata ni. Pasal Nabi SAW lafaz bagi dia adalah wahyu. Itu sebab kita tak adalah. Kita ada sentimen juga. Ni Jawa ke Bugis? Nak bagi orang ni sekian, ni orang sekian ke, ni KL ke Kelantan, ni Kedah ke sekian. Kita ada benda tu. Tapi kalau Nabi SAW tak ada. Jadi bila Nabi SAW bagi benda berkenaan, itu arahan Allah Ta'ala. Memang nampak berat sebelah. Lepas tu bila Nabi kata macam tu kan, Nabi kata kalau bukan aku berlaku adil, siapa lagi berlaku adil? Lelaki tak berhenti, dia jawab pula. Dia kata tidak dikehendaki dengan pembahagian ini wajah Allah. Dia pandai daripada Nabi pula. Dia lagi pandai Nabi. Dia kata, this is not for Allah's sake. Ini mesti bentuk untuk benda lain. Ini untuk dapatkan apa? Ikutkan akal kita, ini untuk influence. Tapi Nabi SAW bagi sebab Allah Ta'ala perintahkan. Hatta Nabi sendiri pun tak panggil mu'allaf tadi. Nabi panggil para sahabat. Nabi kenal para sahabat. Nabi panggil Muhajirin Ansar. Nabi panggil orang hafal surah Al-Baqarah. Nabi tahu mereka ni siapa. Tapi yelah, nak jadi cerita, Nabi SAW bagikan macam tu. Tapi pembahagian Nabi tak adalah wahyu. Macam tu juga masalah bila dalam Islam diletakkan untuk wanita 50 ekor unta, separuh daripada lelaki, maka itu adalah aturan daripada Allah Ta'ala, bukan aturan kita. Hatta bagian harta kan, lelaki 2.1. Ada orang yang tak puas hati. Banyak sisi Islam lah yang pelik-pelik. Dia kata, kenapa kan lelaki perempuan sama nilai, equivalent? Betul, tapi masalah sekarang ni, dalam Islam perempuan tak wajib tanggung siapa. Seorang perempuan ada harta dia habis, dia makan, katakanlah dia si abang, dia orang adik-beradik. Abang dapat 2, adik dapat 1.
Abang ni punya duit, ni lah dia wajib tanggung lah isteri dia, anak dia, sebagainya. Kalau mak dia ada, mak dia habiskan nak duit, dia kena tanggung. Kalau ada kata ada anak, dia kena tanggung. Kemudian adik perempuan dia ni yang dapat satu ni, kalau adik perempuan dia katakan dapat satu, dia dapat dua. Adik perempuan dia habiskan satu bahagian tadi, beli makeup, beli TV besar, beli sekian dan sebagainya. Abang ni wajib tanggung adik dia. Mana ada dia kata macam, bang, tak ada duit lah nak makan, lapar. Abang tu kena bagi. Makan, pakaian, tempat tinggal, abang dia kena tanggung. Faham tak? Yang dapat dua, yang kata, ish, tak adil Islam. Tak, dia wajib tanggung. Yang si adik pula, kalau abang dia miskin, tak wajib tanggung. Pula. Kan yang dapat duit satu kan? Abang dia miskin. Bagi, habis duit. Oh, miskin. Tak nak bagi. Tak ada hal, Islam tak marah pun. Pasal itu memang hak dia. Pasal seorang wanita, harta dia milik dia. Milik dia sahaja. Tidak wajib untuk bagi lain. Hatta anak dia sendiri, kalau dia tak nak bagi makan pun, tak salah dia. Salah suami. Dia mungkin cakap, ya benar. Ya. Kan? Pasal tak wajib dia tanggung. Dia kaya, suami dia miskin. Kalau suami dia tak bagi duit untuk anak nak makan, dia tak nak bagi duit untuk anak makan. Tak salah. Cuma, jadi Allah Ta'ala jadikan berat sikit. Perempuan ni dia cepat sayang. Sayang dia pelik sikit. Anak jahat pun, penjenayah pun dia sayang lagi. Kan? Dia insting satu. Tak, itu yang orang Melayu kita ada pepatah. Dia kata apa? Kasih ibu sepanjang masa, kasih saudara masa berada, kasih bapa mendengar kata. Kau dengar cakap aku keluar rumah ni. Itu bapak punya kerja. Kalau mak, tak, anak tu jahanam pun duduk rumah lagi. Tak apa, mak sayang anak, kata. Beza. Pasal ibu ni dia punya tu lebih sikit. Dengan sebab itulah, walaupun tak wajib atas dia, dia keluarkan juga duit dia. Sedangkan tak wajib. Wajib ke atas suami, bukan wajib ke atas dia. Anak tak makan, suami nak susukan anak dia. Nak susukan anak, kemudian dia katakan suami dia bayar. Suami kena bayar. Dia tak dikata, suami kata, apa hal anak kau, so aku tak nak beranak, tak nak susukan. I nak jaga badan I, dia kata. Contohnya kan. Jadi suami kena bayar. Wajib bayar. Pasal Allah kata, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas orang yang diberanakkan untuknya anak berkenaan, dia kena tanggung wanita tersebut rezeki dia dan juga pakaian dia dengan elok. Masa dia kena bayar. Kalau dia kata tak nak, suami tu kena cari orang lain lah. Ibu susu dan sebagainya, susukan anak berkenaan. Faham? Jadi saya tak langsung, itu sebab kenapa Islam tak letakkan perempuan dapat banyak. Sebab dia tak boleh tanggung siapa. Each time benda berlaku kekurangan pada dia, maka akan dia cari adik-beradik lelaki dia. Kan? Adik-beradik lelaki dia, kemudian bapa saudara dia, kemudian atuk dia ke. Semua tu wajib tanggung dia, bukan sunat. Wajib tanggung. Orang lelaki berkenaan wajib tanggung. Orang-orang yang tadi. Perempuan tak wajib tanggung siapa. Hatta tak nak bagi duit pada mak bapak dia sendiri pun tak ada salah. Janganlah tak bagi, bagilah. Tapi maksud dia tak wajib. Kalau anda buat benda berkenaan, anda dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kalau anda kata anda tak buat langsung, Allah tak tanya. Pasal itu hak anda. Itu sebab kenapa wanita dapat sikit. Faham? Ini pening kepala lah. So sikit. Perempuan half price ke? Lelaki full price. Bukan. Ini arahan Allah Ta'ala. Faham? Jadi secara tak langsung, jangan persoalkan benda ni. Kalau kita start questioning, nanti kita akan argue pula. Kenapa maghrib 3 rakaat? Betul tak? Saya rasa maghrib ni patut tukar sikit. Pasal rasanya dah kan, tak senonoh, faham tak? Kan? Ataupun contoh macam kita tukar solat-solat ni daripada 4, 2, 3, tukar 2, 2, 2, 2 je. Pasal Nabi SAW dahulu ketika musafir mesti 2. Dan kita punya hidup zaman sekarang ni too fast. Too fast kan? Everything fast. Gerak sini, gerak kanan sebagainya. So, kan? Jadi macam musafir setiap hari. Every day you are journey. Kan, memang tu ada orang datang dari Seremban belajar kat Yayasan Taklim ni. Serius jauh. Kan? Jadi dia kata, oh, kita pendek kan semua sembahyang. Tiap-tiap hari pendek sembahyang. Masalah juga. Kan? Dia masa kosong bukannya di ibadat pun tembok cerita Korea. Kan? Tak, seriously benda ni masalah. Pasal kalau ikut akal kita, dan kita akan datangkan questioning macam-macam. Kita kena ada sifat asal. Itu apa? Apa perintah Allah dan Rasulnya, kita tak boleh persoalkan. Pasal Allah Ta'ala cipta kita, dia lebih mengetahui apa yang layak untuk kita. Nabi SAW utusan Allah Ta'ala, wakil Allah Ta'ala untuk kita. Maka bagi dia arahkan apa saja, kita kena dengar sami'na wa ata'na. Macam dikatakan oleh Sufyan Sauri. Tadi lain dia kata apa? Daripada Allah, guru Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i. Bila ada orang persoalkan, tanya ini tanya itu pada dia kan, dia kata apa? Orang tanya berkenaan dengan tajuk 2 hadis. Satu hadis berkenaan dengan bukan dari golongan kami, orang yang tak menghormati orang tua, tak menyayangi orang muda kan. Mana laisa minna man lam yuqir kabirana. Lepas tu dalam hadis lain Nabi kata, bukan golongan kami orang yang menepuk-nepuk pipi dan sebagainya.
tepuk pipi kan bila kematian, aduhlah matilah kan, dia kata kan, dia buku yang tu. Jadi bila benda berkenaan Waqi' bin Jarrah disoal oleh seorang lelaki, what is the apa, macam mana bukan golongan kami, pasal satu ni berkaitan dengan tajuk qadar kan, satu ni berkaitan masuk penghormatan, satu ni muamalah dengan manusia kan, masalah hormati orang tua is actually about akhlak. Satu lagi berkaitan dengan tajuk tak puas hati dengan apa, ketentuan Allah Ta'ala, pukul pipi, koyak baju dan sebagainya kerana kematian berlaku. Jadi dia sibuk persoalkan apa equivalent dia, macam mana persamaan hadis ni. Tahu Waqi' bin Jarrah kata apa? Dia diam sekejap, dia pandang muka lelaki tu, dia kata apa? Daripada Allah pengetahuan, ilmu, ke atas Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan, acceptance. Dari Allah pengetahuan, dari Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan. Bila orang tu persoalkan, dia ada masalah. Pasal Nabi ni utusan Allah Ta'ala, wakil Allah Ta'ala. Tapi kita, mazhab tapi ni banyak sangat. Kalau dia tapi kan, kalau mazhab tapi ni, orang yang bermazhab tapi ni, kalau dia ni faham bahasa Arab tak apa juga. Tak masalahnya, banyak kebanyakan yang saya jumpa ni semuanya wah humahum je, paling laju. Wah humahum laju. Lepas tu dia tak ingat kan, kadang-kadang kita tukar sikit je kan, actually bahasa Arab kan, bila kita kata apa wah humahum ni actually for kata separate pronouns yang jauh kan, yang berasingan. Ada yang attach, ada detach. Yang bila sebut kita sebut attach ni bukan kabut. Kitabnya, buku dia, his book. Dia lama kitabuhu. Dia tiba-tiba kitabuhi. Apa sahaja dia buhi? Itu pun tak lepas. Tiba-tiba bila Nabi sabda, saya percaya hadis Nabi ni, tapi lagi. Apa hal? Syahadah kita duduk mana? Kan itu sebab kenapa dalam tajuk ni kadang-kadang ada orang yang dia mungkin asas cara dibesarkan dia ni masalah. Tapi kalau dia dah belajar tinggi, dapat PhD kan, doktorate dan sebagainya, takkan bangang lagi. Kan patut belajar. Pasal kita tahu pasal dalam tajuk ni iman. Kita bukan masalah buta tuli, pasal ada benda-benda tertentu dalam Islam ni kita tak ada answer. Contoh macam bila takbir, kena angkat tangan. Para sini ke para sini. Allahu Akbar. Lepas tu letak tangan kat dada. Apa hal? Kan? Oh, ini pasal ada orang try. Ini pasal aku ya. Surrender. Adalah pula siapa kata. Lepas tu kan rukuk kan, angkat lagi. Surrender apa pula? Bangun rukuk, angkat lagi. Bukan masalah surrender. It's actually because of the movement from the Prophet. That's the only reason. Bukan sebab surrender. Letak sini sebab jaga hati, jantung. Siapa kata? Tak sini. Kan ada letak kat perut, jaga perut. Ada letak kat tepi. Apa hal kan? Kenapa? Kena faham bahawa balik pada Waqi' bin Jarrah kata apa? Dari Allah pengetahuan, ke atas Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan. Stop situ je. Itu utama dia. Macam kita bincang dulu berkenaan dengan tajuk apa, tajuk kiblat. Kan Nabi kata dan Al-Quran kata kan, bila orang kata Allah kata saya qulu sufaha minan nas, akan berkata orang bodoh di kalangan manusia. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang mengalihkan mereka daripada kiblat yang mereka dahulu berada di atasnya? Allah kata apa? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Hai Muhammad, cakap pada mereka, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Milik Allah Ta'ala timur dan barat. Meaning that kalau dia nak suruh kamu menghadap ke mana, kamu kena hadap. Tak kira ke mana saja. Kalau katakanlah Allah Ta'ala suruh kita menghadap satu tempat yang tak ada kaitan dengan para anbiya, tak ada kesan Ibrahim, tak ada kesan-kesan para anbiya. Mana bukannya para anbiya yang buat benda berkenaan. Pun kita kena hadapkan. Tak boleh kita macam, tapi kan kesana kan Ibrahim buat rumah tu, asal kita tak. Itu kan kerja dia. Kita buat macam tu saja kita ada masalah. Pasal kita menghadap ke situ bukan sebab kita suka, bukan sebab kita nak, tapi sebab Allah Ta'ala perintahkan. Ini kita kena faham. Ini acceptance yang kita kena ada. Ini sebab kenapa lagi Allah Ta'ala letakkan untuk wanita dia 50 ekor unta, lelaki 100. Itu kita dengar sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala uji kita dengan kat situ untuk acceptance. Kalau tidak nanti masalah lah kan. Bila kita asyik argue Allah Ta'ala, kita pandai lagi pula. Saya rasa kan agaknya, tapi barangkali bla bla bla. Okey. Diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Mustadrak dia kata apa? Dia kata wa ada'un ilahi bi ihsan, mana dia menunaikan yang dituntut padanya dengan elok. Mana bayar dengan baik lah. Bayar, kalau tak boleh bayar sekaligus, bayar sikit-sikit, bulan-bulan 2000 ke kan.
Mula-mula 5,000 ke, ambil loan ke, pinjaman ke, tapi loan pinjaman taklah. Bahkan benda tu tuntutan daripada Baitul Mal. Baitul Mal kena ubah sistem. Pasal untuk perkara ini, bagi orang-orang yang terbunuh, dia punya keluarga diberikan oleh Allah Ta'ala pembelaan. Pembelaan tadi daripada Allah Ta'ala, maksud dia bila benda tu turun pada kerajaan lah. Bukan balik pada orang-orang awam biasa, tak ada. Cuma dalam masyarakat Arab, diorang punya sistem kabilah tadi kita kata tak elok. Tapi bila bab ini, ya, diorang buat. Dan di sana dahsyat. Kadang dia kata macam ni, saya tak bunuh orang tau, saya angkat senapang, saya buat macam ni je. Angkat je, ni, seekor lembu. Saya kena bayar seekor lembu pada orang yang saya angkat senapang tadi. Angkat je ni, angkat. Maksud dah hadis Nabi, man asyara ila nabi hadidatin falaysa minna. Dia mengacukan pada kami sebarang besi, senjata, maka bukan golongan kami. Bukan golongan kami, dia kata. Angkat. Dia acurkan. Ya, kadang-kadang kita kan, oh, kena kan? Dia angkat yang tu kan. Asyara, seekor lembu. Tak tembak lagi. Tembak kena lain cerita pula lah. Kalau kita tembak kena lain cerita. Tapi dia asas macam di Yaman sendiri, lepas ni benda ni inilah hak asasi manusia ni kena mengacau. Dia orang bila datang ke negara-negara yang apa, dunia ketiga ni kan, ataupun negara-negara yang baru nak membangun, dia orang biasa datang, dia akan beriringan dengan Bank Dunia. Dia berdampingan. Bila orang tu ambil hutang dengan Bank Dunia, dengan IMF dan sebagainya, so dia akan ada kat situ, termasuk ada perjanjian dia kena penuhi tuntutan apa yang orang tu nak, yang ditati oleh ni. Jadi macam Yaman pada tahun 90-an, awal 80-an, 85, dia orang start ambil pinjaman. Pasal dulu ada seorang orang pementeri dia, nama Iriani. Dia ni inilah kepala barat sikit lah, duduk Eropah lama, duduk Amerika lama. Memang kepala dia memang inilah, kiblat dia White House. dia ingin faham tak, ada orang dia kiblat di sana. Macam dulu orang-orang kita pun ni lah, London, Paris, London, Paris, New York. London, Paris, New York. Kalau orang itu yang cerita orang kedutaan orang kedutaan lu macam tu. Mana kalau dulu, zaman dulu kan, UI, cakap bahasa Melayu je kan, IU kan, tak ada ni. Jadi dia London, Paris, New York. London, Paris, New York, dia kiblat orang. Jadi orang-orang macam orang-orang di Lebanon, kiblat dia Perancis, kiblat dia Paris. Ada orang Arab ni yang separuh ni yang pendidikan barat, kiblat dia Moskow. Apa Moskow buat? Ini akan membaikkan masyarakat kita. Ada separuh tu kiblat dia New York lah. So, jadi kiblat dia Washington, White House tu. Kalau dia tawaf, ada tawaf. Jadi dia punya kerja, dia ambil hutang berkenaan. Lalu lepas dia hutang tu diambil, kerajaan Yaman tak boleh buat lagi hukuman kisos ni di hadapan halayak ramai. Dibuat di mana? Dibuat dalam penjara sahaja. Itu pun kalau anda kata kabilah tu datang bayar, boleh lepas pula. Masalah. Jadi kes dia start daripada itulah. Jadi kalau dulu berlaku pembunuhan seorang, daripada utara Yaman sampai ke selatan Yaman kecoh. Pasal nyawa tu akan dituntut balik. Kabilah tu pasal serahkan orang berkenaan. Dia tak boleh pertahankan, haram dia pertahankan. Para ulama dah sebut macam tu, diorang takkan pertahankan orang berkenaan. Kalau kena bayar, kalau kena di darah. Tapi bila lepas daripada kes buat hukuman dalam penjara, kita tahu jadi ke tidak. So jadi kerajaan Yaman lepas daripada kes tersebut, dia akan laksanakan hukum bunuh yang di halayak ramai ni kalau kes tu besar sangat. Kes besar sangat. Macam ada tadi kes tahun 2001 tu, kisah pembunuhan pelajar di Fakulti Perubatan oleh seorang Nigerian ni, dia tapi Nigerian ni actually dia pencacai je, tukang buat kerja je, dia bukan mastermind. Tapi dia lah yang dikambing hitamkan. Tapi memang dia yang directly bunuh, maka dia kena. Maka dilaksanakan di pekarangan universiti tu, tembak. Tadi kes yang dalam tahun 2006, 2007 tu, 2007-2008 tu, seorang budak, seorang lelaki ni, dia rogol, liwat, bunuh seorang budak perempuan. Campak di atas, tingkat atas. Dapat tangkap, dia buat kira ramai lah dekat Medan, dekat macam kita tu, macam Dataran Merdeka tu kan. Dia buat kat situ. Dia suruh orang semayang dulu, budak semayang dulu, lepas tu baring kat ni, tembak. Nyarak tembak. 3 das. Lepas tu balut terus dengan kapet tu, hantar. Secara tak langsung terus gulung terus, tanam dengan kapet tu sendiri. Kapet yang tempat dia tembak tu. Mana dengan benda tu berlaku, orang ramai gerun untuk melaksanakan benda tersebut sebenarnya. Maksud dia ada kehormatan. Maksud dia sesiapa yang tertindas akan dibela. Dan pembelaan tadi nyata, tak kira daripada siapa sekalipun. Faham? Maksud saya sebelum saya datang Yaman tu, apa benda macam ni kalau kes besar je. Macam guru saya yang pernah ada orang Syria, duduk di Yaman 16 tahun. Ketika saya duduk kat Yaman tahun 2000 tu, dia kata dah 16 tahun duduk Yaman.
Dia duduk di Iraq, dia 10 tahun. Duduk Yaman 16 tahun ketika tu. Sekarang ni tambahlah lagi. Kan 16 dah 30, dah 20 lebih dah tahun. Kan? Dia duduk dekat dekat Yaman. Dia cerita dulu pernah jadi kes kat tempat tu. Inilah ada orang tu nak dilaksanakan hukum bunuh kat atas dia. Budak muda ni bunuh anak orang lain. Kemudian bila pembunuhan bila hakim hadir dan sebagainya, orang ramai ada. Tengah-tengah nak dilaksanakan hukum tu, datang seorang lelaki persuade keluarga si mati tadi. Dia kata apa? Apa engkau nak, aku bagi. Lepaskanlah budak ni. Budak muda lagi, lepas mayang sebagainya. Jadi dia bagi, ni kereta aku ni first thing aku bagi kau. Apa kau nak minta, dia kata. Anything kau minta aku bayar untuk lepaskan budak ni. Orang ni dia sekat nak lepaskan, bukan keluarga orang tu pun, bukan budak tu. Tahu budak tu kata apa? Budak lelaki tu kata, jangan dengar dia, laksanakan hukum. Dia minta supaya dihukum. Budak lelaki tu dia kata dengan keluarga tu, jangan dengar cakap orang tu. Ini depan mata apa guru saya dia cakap macam tu keadaan dia. Itu benda tadi pada zaman di mana pelaksanaan hukum tadi adalah nyata. Bila tak nyata tu punya masalah. Kan entah kena hukum entah tidak. Entah ke mana entah orang tu pergi. Habislah. So tak ada haibah, tak ada kegerunan. Kita bukan masalah menakutkan. Dan maka benda ni bukan tiap-tiap hari. Tapi ini tajuk pertama, ini adalah hak Allah Taala. Hak Allah Taala ke atas apa? Ke atas hamba-hambanya yang perlu dilaksanakan. So tak boleh kita memaafkan, tak boleh kita lepaskan. Jangan kata tak tahu, kerajaan tak tuntut untuk cari. Jelas? Okey. Dan penurunan hukum tadi daripada wajib bunuh kepada dapat bayaran saja. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Dan itu firman Taala dia kata, dan itu adalah peringanan dari Tuhan kamu dan juga rahmat. Berfirman Allah Taala, dia kata apa? Hanyalah disyariatkan untuk kamu supaya mengambil diat pada hukum bunuh yang sengaja. Jadi bunuh tak sengaja confirm tak boleh kita tuntut darah. Kalau anda kata macam tanpa sengaja, contohnya saya tertolak orang tu terjatuh, tanpa saya niat dia mati. Dia actually benda tersebut dipanggil tak sengaja. Tak sengaja, keluarga dia tak tuntut darah. Dia boleh tuntut diat sahaja semata-mata. Tapi dalam kisah ini yang sekarang ni adalah kalau bunuh tu sengaja pun Allah Ta'ala suruh benarkan. Mana kalau anda kata orang tu bunuh dengan sengaja sekalipun, tapi keluarga tu tadi tak nak terima pembunuhan, tapi dia nak apa? Pembayaran. Itu adalah peringanan sebenarnya. Mana daripada ringankan daripada oleh Allah Ta'ala ke atas perkara ini. Asalnya bunuh dengan sengaja mesti bunuh, tapi Allah Ta'ala ringankan daripada bunuh dengan sengaja daripada bunuh kepada apa? Pembayaran semata-mata. Okay, itu adalah peringanan dari Tuhan, daripada Allah Ta'ala ke atas kamu, dan rahmat terhadap kamu, belas kasihan. Ini di antara apa? Yang apa? Kerana daripada perkara yang telah pasti ke atas umat sebelum kamu. Bunuh ni dia actually pembunuhan tadi direct pembunuhan. Dia ada either bunuh atau ampunkan. Tak ada bayaran. Bunuh atau ampun. Bayaran tidak wujud. Bunuh atau ampun semata-mata. Ampun, bunuh. Tapi kat sini melepaskan daripada bunuh terus bayar. Sebenarnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah difardukan ke atas Bani Israel qisas pada pembunuhan, dan tidak ada untuk mereka dahulu pengampunan. Tapi macam kita kata tadi, kan Bani Quraizah dengan Bani Nadir ni diubah hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala dibunuhkan. Dan dulu kan ikutkan kata Isa eye for an eye tu, kan benda tu lafaz tu menunjukkan tak ada pengampunan. There's no peringanan. Dan Islam ada peringanan. Maksudnya kalau kata orang tu butakan mata orang sebelah, maksudnya dia half kan, maka dikenakan bayaran 50 ekor unta. Macam seolah dia hilang keupayaan satu. Kalau jari ni ada 10, bagi 10. Dia akan kira satu ni 10, 20, 30, 40. Sampai ni. Mana untuk apa hukum Jadi dia kata ni maka Allah Ta'ala nyatakan untuk umat terdahulu pembunuhan semata-mata, okey, dan tidak ada pengampunan. Maka Allah SWT kata kepada umat Islam ini, difardu ke atas kamu kisos pada pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, barang siapa yang dimaafkan untuknya, ada tajuk maafkan untuknya daripada saudaranya sesuatu. Mana kemaafan itu adalah apa? Penerimaan diat pada hukum apa? Bunuh yang sengaja. Bunuh yang sengaja tapi kita terima diat. Okey. Itu adalah apa? Peringanan. Peringanan berbanding dengan apa difardukan ke atas orang sebelum dari kamu. Maka ittiba' ma'ruf wa adl ihsan, maka follow up kena dibuat dengan baik dan juga dibayar dengan elok. Pembayaran mesti dibuat dengan elok. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih beliau. Okey. Dan Allah nyatakan lepas tu, faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Dan barang siapa yang melampau
setelah daripada itu, maka untuknya ada azab yang pedih. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, mana sesiapa yang dibunuh, siapa yang membunuh, yang membunuh setelah menerima diat, dapat diat tak puas hati lagi. Contoh macam diat dah terima, okey. Cerita ni kalau boleh jadi bila keluarga tadi besar. Contohnya macam waris terdekat dia, macam si mati ada anak dia 5 orang. Okey, ada anak dia kata nak diat, ada anak dia kata nak darah. Bila ada salah seorang anak, katakan 5 orang kan, 4 orang kata nak darah. Seorang kata apa? Diat. Jatuh pada diat. Dia terus jatuh pada diat. Once, seorang je. Daripada adik-beradik tadi tak sepekata, dia orang daripada berat kepada ringan kan. Dia seorang tu minta yang ringan, semua jatuh pada ringan. Maksudnya dia orang akan terima bayaran, bukan boleh tuntut darah. Tapi katakan lepas dah terima duit, yang apa? Yang salah seorang dia tak puas hati, dia cari lagi dan dia bunuh lepas tu. Dia cari orang tu. Pasal apa? Aku minta darah tapi dapat diat, dia tak puas hati lagi, maka dalam tajuk ni dia bersalah. Maka Allah Ta'ala kata itu yang kita menampau. Maksudnya orang-orang yang membunuh setelah mengambil apa? Diat. Dah terima diat tapi bunuh juga, tak puas hati. Yelah, kadang-kadang orang tu dendam bukan benda mudah. Kita kata orang Melayu kita lagi dahsyat. Orang Arab ni kalau kita lempang anak dia pun, lepas kita minta maaf, dia jumpa kita tak ada lah dia tikam perut kita. Orang Melayu ni tak puas hati sampai 7 keturunan. Pelik sikit kan. Janganlah dekat, tak nak maafkan payah. Adik-beradik pun kadang nak maafkan payah. Jumpa akhirat lah, macam-macam benda. Orang Arab ni pelik sikit. Dia bergaduh bertekak dengan kita, tapi lepas tu habis. Kosong-kosong, tak ada benda. Dia memang kita kata tak ada ni. Kalau dia kata ikutkan sebenar, tak puas hati tu memang tak puas hati, boleh kita ikut kita, memang berterusan. Diorang jadi kes dulu, orang kawan saya. Dekat Yaman, dilempang yang anak Arab. Jadi kes lah, budak Arab kan kecil pun, besar kan, tapi budak-budak tu ejek dia. Dia actually salah lah dia lempang budak tu pun, pasal dia keluar masjid, slipper dia kena curi. Bila keluar-keluar tu tengah-tengah marah, geram dan sebagainya, tiba-tiba dia lintas, dia bercakap dengan anak saudara dia, kemudian budak Arab tu ejek. Dia bayangkan raja dia, budak Arab dia macam dia tengok kita macam kucing tau. Kita dicuit kita kalau kita tonton dengan kucing je. Kalau kucing tu kita cuit, ada reaksi, kita buat apa? Kita usik lagi. Kita cucuk ada lagi. Dia usik lagi kan. Maksudnya kita akan terus kacau kalau dia makin ada respon. Kalau tak ada respon, biasanya kucing kita cucuk dia lari. Kita betul tak? Tapi dia orang cucuk tengok kita lagi dia cucuk. Dia tengok orang ni kan, orang pandang ni lagi dia ejek. Budak ni kan lagi dia sekian. Lepas tu budak ni kata geram sangat. Dia kata kalau sampai simpan kedai tu, dia pusing, dia bunyi lagi kuda aku tak pergi lempang, dia kata. Budak dia bercakap. Betul, memang sampai simpang tu budak tu ejek lagi. Dia pergi, dia tangkap sopan, lempang. Kan? Lempang-lempang ya. Rupanya rumah budak tu dekat depan, seberang jalan je. Elok lempang, budak tu menjerit. Abang budak tu datang. Oi, pukul adik aku. Adik kau, di sini. Dia panggil budak abang tu. Dia panggil, ni adik kau, di sini, dia kata. Abang tu lari. Datang abang lagi besar. Mana abang pertama tak jadi. Abang kedua datang. Abang pertama datang, ikut nak beli adik lah. Dia kata, mari sini. Mana abang tu datang, dia panggil. Adik kau, mari sini. Dia panggil. Abang tu tak berani. Datang abang satu lagi besar. Abang besar ni cikgu disiplin kot kat sekolah. Dia datang. Orang Yaman kan pisau dekat perut dia kan. Pisau jambiar tu. Dia orang tak pandai gaduh. Tapi pisau tu kalau ada dia tikam je, beli apa. Tapi cerita dia datang dah. Dia dah bisik kat budak ni. Dia kata asal pukul adik aku. Budak ni jawab lah. Dia kata adik kau kurang ajar. Kan ejek-ejek orang dan sebagainya itu. Lepas tu tengah-tengah abang dia muka tak puas hati. Tapi budak ni kata kau angkat pisau aku tumbuk. Buka je. Budak ni kata tarik je kena. Lepas tu orang masjid datang. Orang datang, jangan kacau budak ni, budak najam pergi masjid. Dia cakap pada orang ramai kan. Jadi abang budak tu terdiam lah, cakap apa. Dan orang-orang keliling tu pun kata, ini budak najam pergi masjid. Dan budak ni betul najam pergi masjid lah. Pergi masjid kan sembahyang jemaah. Jadi orang kacau dia pergi masjid, katakan kau sekian. Tu abang tu let go macam tu. Tapi budak yang Malaysia ni pergi lepas tu masuk waktu Isyak kan. Sebelum waktu Isyak tu dia fikir balik, apa hal lah pula aku lempang anak Arab tadi, dia kata. Kan? Slipper aku hilang, dia kena lempang. Kenapa hilang? Patutnya tak ada apa pun, tak ada benda. Kan bukannya bila budak tu cakap hilang kaki tangan dia. Tapi dia dah menyesal. Lepas tu lepas semayang Isyak, dia masuk masjid yang sama. Pasal dia benda tu berlaku kat situ juga. Saya pergi masjid tu, lepas tu dia cari abang yang tak puas hati dia kan.
Dia kata jumpa, dia kata minta maaf tadi sekian-sekian. Lepas tu aku jumpa adik kau, minta maaf juga. Dia bawa pergi rumah. Rupanya bawa pergi rumah, rupanya apa? Kat rumah kena pukul dah adik tu. Sekali lagi, double. Pasal memalukan keluarga dia orang. So, tapi bila jumpa tu minta maaf kan. Keluarga dia bagi teh pula pada budak ni. Bagi minum teh. Jom makan malam sekali. Kita kalau orang datang tu ludah dah kat air. Tui. Kan bagi minum. Orang Melayu kita tak senonoh. Kan? Pak ini kata pasal dia budak-budak tadi kan. Minta maaf. Dan from that point, memang budak Arab kat kawasan tu berhentilah ejek-ejek pasal kes kejadian lempang tu kan. So tak ada siapa dia jumpa orang Melayu kan. Dia tak ada. Kalau tidak dia balik, dia suka baling batu dan sebagainya kan. Lepas jadi kes berkenaan, tak ada siapa kacau dah. Dan tapi abang budak lelaki yang lempang kan, dia jumpa budak Malaysia ni, jumpa tanya apa khabar, sihat ke. Tak ada langsung. Kalau kita jeling ujung mata kan, pukul adik aku kan, tu tak ada. Itu lain lah. Diorang kita lain sikit buat tu lah yang saya nampak. Yang diorang memang tak adalah macam kita moden, ada benda macam-macam, benda pelik-pelik kan. Tak adalah kita kata pandai bahasa Inggeris macam kita, cakap police pun belis kan. Kan tengok cerita Mak Saleh pun tak faham, kita pandai. Tapi diorang gitu dalam bab berkenaan dengan tajuk tak berdendam ni, kalau sekali berdamai habis. Tak ada ungkit dah. Tu timbul. Jadi kalau anda kata ada timbul juga, tapi memang kita kata macam hadis Al-Quran dia kata famai tada ba'da zalika. Dia maksud dia ada juga orang yang akan mungkin buat perangai tu. Mungkin ini kena pada orang Melayu. Orang Arab dia tadi maaf habis cerita. Ada cerita dah. Maka untuk orang berkenaan adalah azab daripada Allah Taala yang pedih, menyakitkan, yang keras. Dan demikian diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah dan lain-lain bahawa dia adalah orang yang membunuh setelah mana dia ambil diat. Dimaksudkan dengan famani tada ba'da dzalika, lepas ambil diat bunuh pula. Itulah maksud dia. Okay. Dan dia katakan daripada riwayat Ahmad daripada Abi Syuraih Al-Khuzai bahawa Nabi SAW bersabda, man usiba biqatlin aw khablin fa innahu yukhtaru ihda thalath, imma an yaqtassa wa imma an ya'fuwa wa imma an ya'khudha diyah, fa in arada ar-rabi'ah fa khudhu ala yadayhi. Nabi kata yadayhi wa man tada ba'da zalika falahu nar jahannam khalidan fiha. Nabi kata barang siapa ditimpa dengan pembunuhan ataupun apa kecederaan dan sebagainya, mana orang kenakan kita dengan pembunuhan atau kecederaan. Kalau kita mati maksud dia orang lain dah tuntut bagi pihak kita. Kalau Nabi kata kita dipatahkan jari, dipatahkan tangan, dilebamkan dan sebagainya, maka Nabi kata fa innahu yukhtar ihda thalath, maka dia diberi pilihan salah satu di antara tiga. Apa tiga tadi? Imma yaqtassa, either dia apa? Kisos balik, balas balik, lempang balik semula. Patah jari semula. Patah gigi, patahkan gigi semula. Okey, atau bunuhlah balik. Wa imma an ya'fuwa, ataupun dia maafkan, lepaskan, let go, terus ambil tuntut apa-apa. Wa imma an ya'khudha diyah, ataupun dia ambil diat. Diat tadi macam pembunuhan 100, kalau dia kata kalau jari dan sebagainya 10, 20 dan sebagainya, ada kiraan dia. Fa in arada ar-rabi'ah, kalau orang ni nak buat nombor 4. Dia tak nak ini, dia nak nombor 4. Itu apa? Nak bunuh juga, nak balas sendiri kan. Dia tak nak yang tu. Fa khudhu ala yadayhi, maka tahan tangan dia, Nabi kata. Don't let him. Jangan benarkan dia ambil tindakan sendiri. Pasal benda ni tadi mesti laksanakan secara legal oleh mahkamah. Mana bila kata tuntut kisos depan mahkamah, bukan sendiri balas. Kemudian ataupun maafkan pun pada mahkamah. Ataupun satu lagi yang berkenaan dengan tajuk diat ni pun mahkamah juga. Bukan dia hantar gangster, kau bayar, kau tak bayar aku bunuh kau balik. Tak ada, bukan yang tu. That's not the way. Okay. Wa man i'tada ba'da dhalika, dan masih melampau selepas daripada 4 perkara tadi, 3 perkara tadi, dia ambil salah satu tu, tentu melampau pula. Falahu naru jahannam, maka untuk dia neraka jahannam khalidan fiha, kekal dalamnya. Kekal dalamnya mungkin macam tafsiran para ulama. Kalau sekiranya kekal tu maksud dia rasa halal untuk melanggar arahan tadi. Sedangkan Allah Ta'ala dah berikan arahan tak boleh. Dia kata tak apa, peduli apa aku. Peduli apa aku tu menyebabkan dia akan masuk dalam neraka kekal abadi. Jangan dia kata dia rasa benda tu dorongan nafsu semata-mata, dia tak rasa halal, dia rasa berdosa, tapi dia buat juga, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala berhak untuk ampunkan dia. Tapi kalau dia rasa halal, dan confirm dia akan kena. Daripada Samurah bin Jundub, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, la u'afi rajulan qatala ba'da akhadad diyah. Aku tak maafkan, aku tak lepaskan seseorang lelaki yang membunuh setelah mengambil diat. Actually bila dia bunuh lepas ambil diat, maksud dia telah apa? Membunuh melampau, dan juga bahkan dia boleh dibunuh balik. Walaupun orang tu bunuh bapak dia dah ambil diat, dia bunuh. Maksud dia jadi
jenayah new. Satu jenayah baru pula. Bukan jadi. Bahkan keluarga orang tu pula dituntut ke atas dia. Faham Okey, yakni la uqabilu minhu diyah. Maksud dia aku tak terima diat. Bal aqtuluhu, bahkan aku akan bunuh dia, maksud dia. Nabi kata orang tu akan dibunuh, bukan diterima diat. Maksud dia kalau keluarga datang, dia melampau, dia dapat diat, dia bunuh orang tu. Kemudian bila dia dah bunuh, dia satu jenayah baru. So keluarga dia boleh tuntut kan? Tuntutan ketika itu Nabi kata aku akan bunuh dia. Aku tak akan benarkan diat diterima. Itu Nabi SAW menyatakan. Okey? Walakum, dan untuk kamu, fil qisasi hayatun, dalam qisas ini ada kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, itu maksud dia apa? Dalam pensyariatan qisas untuk kamu ini, itu pembunuhan orang yang membunuh, ada hikmah yang besar. Itu apa? Pengekalan. Okey? Orang-orang yang lain dapat pengekalan nyawa dan juga penjagaan dia. Actually orang lain akan terjaga dengan perbuatan orang yang membunuh ni dibunuh, maka dia akan stop. Amerika Syarikat tu masalah, serial killer tu bersepah. Dia bunuh pula. Bunuh. Sebab apa? Sebab aksi lepas. Gila kan, apa isytihar gila lepas punyalah masalah kata. Kadang-kadang dia kata benda orang tu kejap gila kejap tak gila, maksud dia anggap tak gila, tak dianggap tak gila, tak anggap gila. Kalau anggap gila tu masalah pula kan. Kalau gila betul dikurung, yang lepas kan ni siap dekat merah pula, boleh bunuh orang tak ada masalah, gila apa. Kan lepas dengan masyarakat mana boleh yang tu, okey. Pasal dia menjaga orang lain. Ni kisos ni. Kerana apabila diketahui orang tu apa pembunuh tadi, dia kata apabila mengetahui seorang pembunuh bahawa dia akan dibunuh, dia akan menahan diri dia daripada perbuatan berkenaan. Maka dengan itu akan menjadi kehidupan untuk nyawa-nyawa yang lain. Dan dalam kitab-kitab terdahulu, okey, pembunuhan ini adalah dipanggil apa al-qatlu anfa lil qatli. Mana pembunuhan ini penyampaian bagi pembunuhan. Actually bunuh ini akan menyampai pada pembunuhan, membawa pada pembunuhan. Pembunuhan bawa pembunuhan. Tetapi datang gambaran dalam Al-Quran Karim lebih fasih dan lebih nyata dan lebih ringkas. Maksudnya dalam pembunuhan ni, maksud pembunuhan ni dia ada apa? Kehidupan. Dalam kitab terdahulu pembunuhan akan bawa pada pembunuhan. Dalam Islam kisos itu adalah apa? Nyawa. Ada beza kan? Ada beza. Macam diorang cerita siapa bunuh akan dibunuh. Dia stop situ je. Tapi dalam Islam apa? Siapa yang kisos itu apa? Membawa kepada kehidupan. You look at the bright side. Bukan tengok pada kesian orang tu anak ada. Tak, tengok pada yang bright side bahawa orang tu tadi akan menyebabkan orang lain dapat hidup. Okey. Berkata Abu Aliyah, Allah jadikan kisos itu sebagai kehidupan. Dia kata berapa banyak daripada lelaki yang nak membunuh tapi menghalang dia daripada membunuh apa? Dia akan dibunuh. Kerana rasa dia akan dibunuh tadi menyebabkan dia terhalang daripada membunuh. Fikir 10 kali. Tapi kalau kata fikir balik banyak kali, maka dia akan terhalang. Contoh macam kisos kan. Kita terfikir kisos, rasa nak lempang dah orang tu, tapi fikir-fikir kalau lempang nanti kena lempang balik, maka tak jadi. Maksud dia benda tu menghalang orang berkenaan daripada melampau. Tahu tak? Dia nak melampau, dia fikir 2 kali. Orang tu cakap saja. Pahal. Kalau orang tu sentuh kita lain cerita. Orang tu cakap saja, dan maksud dia cakap tak boleh kita balas dengan tangan. Faham? Ni cakap balas dengan tangan tu masalah, kata salah dalam Islam. Jadi kita kata balas dengan tangan. So kalau dia kata benda tersebut berlaku, larangan orang tadi berbuat benda tadi apa? Fikir 10 kali apa? Kisos tadi. Pembalasan tadi, dia akan tahan diri dia daripada buat berkenaan, bunuh ke dan sebagainya. Demikian diriwayatkan daripada Mujahid, Sa'id bin Jubair dan selain mereka berdua. Ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Allah Ta'ala berfirman, ya ulil al-uqul, wahai orang punya akal, wal afham, kefahaman, wan nuha, dan juga nuha ni actually dipanggil sebagai ni lah, otak. Maksud otak atau akal ni dia menghalang, menyekat daripada orang tersebut buat benda yang salah. Naha, penyekat, penghalang, penghadang panggil. Ini otak sebenarnya, iaitu ulin nuha. Okey, la'allakum, kamu tertahan dan kamu meninggalkan perkara-perkara haram Allah Ta'ala dan berdosa kepada Allah Ta'ala. Okey, la'allakum tattaqun, moga kamu bertakwa. Dia adalah nama yang menghimpunkan bagi segala ketaatan dan meninggalkan larangan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan takwa. Maksud dia akhir pada kisos ini menjadikan manusia itu apa? Bertakwa. Sebab dia tahu hukuman tadi. Kalau bukan di dunia sekalipun, di mana? Akhirat. Dia kena tahu, kena faham bahawa hukuman dunia ini hanya sementara. Kalau mahkamah tak tahu sekalipun, anda tetap akan dipersoalkan di akhirat nanti. Fikir itu juga. So in the end kita akan terasa bahawa benda itu besar dan kita akan tinggalkan. Dan secara tak langsung itulah penzahiran takwa. Bukan pasal orang nampak atau tak nampak,
Tapi kerana Allah Ta'ala akan menghukum kita kalau sekalipun manusia tidak mengetahui. Jelas? Jelas baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Ustaz, yang uruskan kes sos itu mahkamah. Yep. Bukan suka-suka hati kita. Oh no. Jangan buat pasal. Buat pasal yang tu habis. Kan kita jumpa orang berzina sebat dekat depan Yayasan Taklim. Ikat tu kelepang kata. Mana boleh? Haram. Dalam pelaksanaan hukum ni semua sekali kerajaan, bukannya kita. Ini semua kerajaan. Kisos ke, diat ke dan sebagainya, semua kerajaan yang laksanakan. Hatta perintah mahkamah, bukannya perintah kita. Faham? Ini nanti kan salah faham ke kita buat sendiri. Ya, Kak? Macam mana? Surat khabar boleh dikatakan sebagai namam jugalah. Kerana benda tak patut cerita kat orang. Abu tu lah sepak orang sekian. Abu mengatakan orang sekian tak best. Betul orang kata lawan balik. Mengarut je. Surat khabar di antara ni. Sebab kenapa wartawan ni kena jaga. Siapa-siapa ada kawan wartawan ingatkan dia. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata di antara tanda kiamat dalam Bukhari. Nabi kata di antara tanda kiamat antaranya adalah seorang itu akan berbohong dengan satu pembohongan. Yang pembohongan dia tadi sampai sejauh mata memandang. Tapi kita tak tahu siapa dia orang. Rupanya wartawan. Kan zaman sekarang kan wartawan menipu, atau zaman teknologi kita sekarang ni menipu sekarang satu dunia tahu. Satu dunia terima. Bahaya, paling bahaya. Blog pun sama. Zaman sekarang blog, like, SMS dan sebagainya, jaga. Okey? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.